Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, pengarah-pengarah pegawai kanan, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Zamain untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ila hadratin nabiyyin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, summa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, khususan fi hadzal majlis kafata ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfaliju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustashkal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adad kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا
وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Jumaat 14 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 8 hari bulan Mei 2020 Masihi, Alhamdulillah tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Kementerian Kesihatan masih giat menjalankan penyiasatan lanjut untuk mengenal pasti punca jangkitan dan mengesan kontak-kontak bagi kes 139, 140 dan 141. Setakat ini seramai 114 kontak kes telah menjalani ujian SARS-CoV-2 di mana 103 daripadanya telah disahkan negatif. Sebagaimana yang dinyatakan semasa sedang media semalam, penyiasatan kes menunjukkan ketiga-tiga kes ini telah dijangkiti virus SARS-CoV-2 pada bulan Mac 2020 dan pada masa ini pesakit-pesakit tersebut tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Sementara itu, satu kes disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, jadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh seramai 132 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 8 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. Walau bagaimanapun, hanya seorang saja yang masih memerlukan bantuan mesin tambahan, hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan mesin pernafasan sahaja. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada ketika ini, seramai 131 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,575 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 362 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 15,300 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan telah mendapat maklumat mengenai beberapa kejadian diskriminasi dan berita palsu yang tular yang melibatkan pesakit COVID-19, sama ada yang telah sembuh atau yang baru disahkan dijangkiti, atau didiskriminasi berkaitan dengan tempat mereka bekerja. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk tidak mendiskriminasi mana-mana pesakit atau bekas pesakit dan sesiapa yang ada kaitan dengan mereka, termasuk tempat mereka bekerja. Kejadian-kejadian seperti ini tidak sepatutnya terjadi, bahkan sebaliknya orang ramai harus mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan mereka dari penyakit COVID-19 ini. Sementara itu, orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk tidak mudah terpedaya dan percayakan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau melalui media-media lain seperti WhatsApp, Twitter dan Facebook tanpa memastikan kesahihannya. Orang ramai juga diperingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah perundangan Akta Ketenteraman Awam
penggal 148 ataupun Public Order Chapter 148 Section 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan didenda sebanyak RM3,000. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Selamat menunaikan ibadah puasa dan marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada semua pesakit, terutama sekali yang berada di pusat pengasingan kebangsaan, dan semoga kita semua mendapat keberkatan serta segala amalan kita diterima di bulan yang mulia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi audio sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Good afternoon. This is James from Borneo Bulletin. The question is for the Minister of Health. Yang Berhormat Datuk mentioned that the new case of 139, 140 and 141 were mostly likely affected with the virus in March. Can the virus stay in an infected person for 2 months or even longer? Thank you, James. In our experience, even the Brunei itself, we have a patient almost 2 months who are positive. So it can happen. And this mestinya menunjukkan simptom juga. Okay. So it can stay selama, like you said, 6 to 8 weeks tanpa menunjukkan sebarang simptom. This is the caveat sort of for this virus anilah. The second question is about the test on the barber who one of the positive case went to. What's the result? Alhamdulillah, setakat ini that barber is negative, and a few contacts from the barber pun negative. So, but siapa yang berasa kekhawatiran, they can go to hospital di KB. Rasanya ada bergunting di sana and to be swabbed. Should the place also be disinfected to prevent the risk of infection? Disinfection in theory mesti dibuat waktu-waktu lah. But this happened more than a month ago, so the public should not be worried. About the discrimination, what kind of discrimination did the recovered patient face that you mentioned just now? Ada penularan WhatsApp saying these people is macam ada COVID or bekas COVID, shouldn't be berjumpa diorang kah, we should stay away from them, or shouldn't come to work even, or di mana tempatnya bekerja tu, misalnya macam restoran, jangan terjaga di restoran is, dan sebagainya lah. Okay, thank you, Yang Berhormat. Okay. Assalamualaikum Yang Berhormat Dato'. I'm Ayn from The Scoop. I have a question regarding the nationwide antibody survey that began this week. Can you give us an idea of the scale of the survey, how many people you're aiming to test, and how the results will be applied to the treatment and management of COVID-19 in Brunei? Okay, this antibody testing or POCT testing, we want to know tujuannya if there is a community spread somewhere. Because perlu diingatkan tadi menutup border about 20th March. So sebelum itu, the virus occurs late December, early January. So there's about 2.5 months people come in and out of the country. So jadi tujuannya untuk memeriksa atau mencek sama data ni ada community spread somewhere, although it's limited, but we need to know juga. So ini belum habis, so by next week should
the survey. We plan to do about 400 to 500 analysis or POCT test. Dan dari sana Tani dapat melihat kalau ada community spread ke tidak. If ada pun, we expect there is some limited community spread, because Tani punya border is always open. So kalau ada pun is good for us to know, and siapa yang dapati positif we'll swab them again properly for diagnostic, sama dia they still carry the virus atau sebaliknya. Dan jadi kalau di sini Tani mau tahu this apanya orang, if in the community ada antibody ke tidak for this kind of virus, atau some hoping for like principle of herd immunity lah tu. Tapi our sample is still small, but we just want to be sure first before we lift any restrictions further. One more question, Dato. Many doctors have said that blood plasma therapy is a promising treatment for COVID-19, and there are many medical trials ongoing at the moment. Is the ministry asking local patients here in Brunei to donate their blood plasma to investigate the efficacy of this treatment, and especially for those that are gravely ill? Alhamdulillah, there are a few reports di luar sana yang mengatakan this convalescent plasma lah tu, maksudnya plasma orang yang sudah sihat daripada jangkitan ini ada memberi kesan yang baik terhadap pesakit. We are looking into this. It's not as easy as it sounds, but we need to measure the pros and cons juga. Buat masa ni ganya macam pesakit tani yang kritikal ni, if the virus is no longer there, so of course we don't give lah. But unfortunately, kadang-kadang once the virus attack, the damage has been done. So what we doing now is orang kata ni menanai apa-apa komplikasi yang telah dibuat oleh the virus itulah. Okay, so it is good if the virus load is high, then we can give this, but not for our this critical patients masa ni lah. Thank you, Yang Berhormat Okay. Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Yang Berhormat Dato', berikutan adanya beberapa jangkitan baru direkodkan pada minggu ini dan siasatan masih lagi dijalankan. Namun jika sekiranya adanya pertambahan, adakah Kementerian Kesihatan akan menasihatkan perancangan bagi pembukaan sekolah untuk difikirkan semula? I think masa ni perancangan penyediaan lah sedang dibuat pulang untuk membuka sekolah. Ganya masanya bila lah. Ada pulang mungkin kita mendengar kalau sudah ada kena war-warkan 2 hari bulan Jun. So itu tertakluk kepada keadaan, itu is just a plan, so it's not a confirmed date. So kalau apa-apa pihak Kementerian Kesihatan akan berunding dengan pihak berkenaan, terutama sekali Kementerian Pendidikan lah mengenainya. So masa ni kes ini walaupun ada 1-2, but it's still within a limited community spread, so it's still within the health system. So we are looking to lift some restriction, but itu masa yang sesuai mesti dipikirkan dulu lah. Seterusnya Yang Berhormat, semalam Yang Berhormat Dato' ada menyatakan kes 139 pada awalnya cuma merasa dia mendapat demam atau batuk biasa. Apa nasihat Yang Berhormat Dato' bagi mereka yang mengalami simptom seperti ini? Khususnya kalau ada segelintir masyarakat yang bimbang bahawa demam biasa mereka ini boleh jadi adalah COVID-19. Seperti yang bisa kita maklum, simptom-simptomnya ni sama macam flu biasa. Atau yang orang menyukarkan sedikit membezakan flu ataupun COVID-19. So demam, batuk. Tapi selesma ada juga, tapi tidak banyak. Ini ada juga sakit parut. Boleh mengalami orang cerit-berit dan sebagainya. Jadi pertama sekali disarankan orang ramai kalau dah mempunyai simptom ini, kalau boleh menggunakan the health info self-assessment atau
Okay, that will help them to nyorang triage themselves lah. Or if they're worried, they can just go to hospital and get swab. The Repas is in the sports complex. Then the KB, we're opening that for 24 hours now. The KB hospital, so they can go there and get swab. Dan soalan yang terakhir yang berhormat Dato', dengan adanya terdapat kes baru ini juga tidak dapat dinafikan ia agak membimbangkan. Namun adakah Kementerian Kesihatan membuat sebarang pertimbangan untuk menyediakan dan membekalkan klinik-klinik swasta dengan kit ujian COVID-19 agar random surveillance akan dapat diteruskan lagi? Mengenai dengan pemeriksaan ataupun ujian SARS-CoV ni, it has to be with ministry sebab ia perlu pengawalan yang rapi. The methodology needs to be very specific and we don't want kalau anybody just doing it lah, because it needs to be monitored, piawaiannya and the methodology-nya dan sebagainya lah. So it needs to be only one center who controls it, and that's the government. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.